Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Malam ni kita nak menyambut berita gembira. Berita gembira kita, jaguh fitnah negara hari ini sudah kembali ke persada politik tanah air dan sudah mula melakukan serangan dalam usaha untuk mencari populariti. Dia punya live bersama dengan Nurul Izzah pun tak dapat sambutan daripada ahli-ahli parti, kan? Jadi cara kaedah yang dia gunakan, tuan-tuan, untuk menaikkan dan meningkatkan populariti dia berbanding dengan Saifuddin Nasution adalah dengan menyerang Najib Tun Razak. Beliau mengatakan bahawa beliau akan menentang segala kenyataan songsang yang dibuat oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Dia tahu Datuk Seri Najib ada lebih kurang 4 juta lebih follower Facebook. Jadi cara yang paling mudah untuk mendapatkan sokongan ialah dengan menunjukkan beliau mampu untuk menyerang mantan Presiden UMNO ataupun bekas Perdana Menteri, iaitu Najib Tun Razak. Yang dia tak sedar, tuan-tuan, dengan penerimaan PKR, kalau PKR ditakdirkan menerima beliau sebagai timbalan Presiden Parti, saya yakin, tuan-tuan, undi Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang akan meningkat dengan mendadak, kerana ramai rakyat Malaysia masih belum lupa formula-formula bodoh beliau yang telah menyebabkan ramai terperdaya dengan janji-janji manis yang telah beliau keluarkan. Umpamanya janji untuk menurunkan harga minyak. Kita tengok bila Pakatan Harapan memerintah, ada harga minyak turun, tuan-tuan. 1-2 bulan saja mereka memberikan subsidi ke atas petrol dan diesel. Selepas tu baru mereka sedar bahawa ianya satu tindakan bodoh, kerana memberikan subsidi kepada petrol dan diesel sebenarnya lebih menguntungkan golongan the M40 dan the top 20 yang memakai kereta dengan sisi yang besar, yang bak kata orang tu lagi kuat kereta tu makan minyak, lagi besar sisi kereta tu, lagi banyaklah subsidi yang terpaksa kerajaan belanjakan, dan akhirnya kerajaan Pakatan Harapan menarik balik subsidi yang diberikan kepada rakyat. Selepas jago formula ini menghilangkan diri daripada persada politik kerana semua janji-janji, 60 janji yang dibuat oleh Pakatan Harapan, yang sebahagian besarnya beliau juga terlibat, tuan-tuan, membantu Pakatan Harapan menipu rakyat dalam sebelum pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Hari ini dia kembali, tuan-tuan. Jadi rezeki kita lah, saudara. Bila mana Rafizi ni kembali, maka lagi mudah, tuan-tuan, kita nak ingatkan kepada rakyat apa janji-janji, formula-formula yang beliau kata beliau nak buat, last kali melingkupkan negara. Kita jangan lupa, kerana terpedaya dengan fitnah-fitnah Rafizi 2018 dan sebelumnya, telah menyebabkan lebih kurang 25% pengundi Melayu yang sebelum ini rata-ratanya bersama dengan Barisan Nasional telah mengundi Pakatan Harapan. Akibat dia apa yang kita dapat? 22 bulan kehancuran di bawah kerajaan Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir, PKR, DAP, Amanah, dan kemudian kita punya kehancuran ekonomi diteruskan pula oleh sebahagian daripada mereka yang berada di dalam Pakatan Harapan tetapi telah mengkhianat Pakatan Harapan, iaitu di bawah pemerintahan Muhyiddin Yassin, Azmin Ali dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Jadi kita tak perlu bimbang, tuan-tuan, bila jago fitnah negara ni kembali ke persada politik tanah air. Kita tengok dalam ucapan-ucapan dia ketika dia ditemu ramah pun oleh Said Ibrahim. Beliau mengatakan bahawa antara punca dia mengundur diri kerana dia tidak mahu memegang jawatan
di dalam kerajaan, kerana jawatan dalam kerajaan ni gaji dia kecil. Ya, ini orang yang macam mana nak jadi pejuang. Kalau perjuangan tu pun dia nilai dengan menyukat gaji yang diterima. Jadi kalau tuan-tuan bagi peluang pada orang macam ni, yang fikir hanya termolok dia, yang fikir hanya gaji dia, bukan untuk berkhidmat pada rakyat. Sekarang bila time partinya dah nak melingkup, baru dia kelang kabut nak kembali ke persada politik tanah air. Kalau tuan-tuan masih terpedaya dengan jago fitnah negara dengan pakar formula mengarut ni, saya tak tahu nak cakap apa tuan-tuan. Saya tak tahu nak cakap apa-apa. Lepas ni nak minta tolong dengan siapa? Kena patuk dengan ular biar sekali je. Tetapi kalau kena patuk dengan ular 2 kali, di tempat yang sama, jahanam tuan-tuan. Okey, kita malam ni ada banyak soalan yang telah disediakan oleh saudara Hafiz. Mungkin kalau ada tuan-tuan nak bertanya soalan, boleh juga dikemukakan di ruangan komen Facebook page Lokman Nur Adam Official. Sebab saya punya YouTube, semenjak kita bersiaran bersama dengan Tok Ki PPIM berhubung dengan isu menentang Akta 342, alhamdulillah Akta 342 tidak dibentangkan di parlimen, tidak dibentangkan di parlimen. Tetapi malangnya Facebook, saya punya YouTube Lokman Adam sudah tidak boleh lagi live, sudah tidak boleh lagi post apa-apa di YouTube. Inilah dia apa yang berlaku hari ini. Walaupun kita berada dalam kerajaan, tetapi kita punya social media ini dikuasai oleh mereka-mereka yang menentang kita. Jadi inilah akibat dia bila kita duduk dalam kerajaan, kita tidak menguasai, tuan-tuan. Sebab di dalam sana ada yang sebelah kita, ada yang sebelah sana. Di dalam sana, walaupun dia UMNO pun kadang-kadang dia sebelah sana juga. Tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Itu sebabnya kita kena buat pilihan raya cepat. Bila kita buat pilihan raya cepat, kita boleh pastikan UMNO BN kembali menerajui kerajaan dan merupakan parti dominan. Itulah yang cuba kita buat. Dan hari ini juga saya nak beritahu satu bahaya baru pula. Kita ingat bahaya yang cuba dilakukan oleh YB Khairi Jamaluddin ni dah selesai tuan-tuan. Bila mana PM memberikan jaminan bahawa tidak ada paksaan dalam mengambil vaksin, tidak ada paksaan dalam mengambil apa dipanggil booster shot, dan dengan terbatalnya rancangan untuk membentangkan pindaan Akta 342. Tetapi yang lebih menyedihkan tuan-tuan, Akta Racun 1958 tak silap saya mahu dilakukan pindaan pada tahun 2022. Ini lagi bahaya saudara. Ini lagi bahaya sebab apa? Sebab Akta Racun 2022 ini tuan-tuan, saudara, akan menyebabkan sesiapa juga yang menggunakan ubat-ubatan yang selama hari ini, contohnya tuan-tuan, contohnya ubat kencing manis, ubat kencing manis. Kalau kita beli di hospital ataupun di farmasi kan, banyak yang mahal, banyak yang mahal. Kalau di hospital juga, kalau nak beli ubat macam Mikadis kan, ubat darah tinggi, banyak juga yang mahal. Tetapi ada juga ubat-ubat yang murah tuan-tuan, yang dibeli daripada India dan sebagainya. Jadi banyak kita punya pengamal perubatan, untuk orang-orang yang tak berkemampuan, dia akan beli, dia akan import ubat-ubat daripada India yang murah ni, untuk diberikan kepada pesakit-pesakit. Tetapi dengan dipindahnya Akta Racun ini tuan-tuan, selepas ini, sesiapa yang menjual ubat-ubat yang bukan diluluskan oleh pihak KKM, tuan-tuan pun tahulah, kalau ubat-ubat tu
Contohnya lah, kalau Pfizer punya ubat harganya memang mahal kan. Tetapi KKM akan memberikan kelulusan ubat-ubat ni. Tapi kalau ubat macam contohnya macam Pfizer, dia pun akan mengeluarkan ubat untuk COVID. Tapi ubat macam Ivermectin, saudara, siapa yang menjual ubat ni boleh dihadapkan ke muka pengadilan dan dikenakan hukuman yang berat, tuan-tuan. Hukuman yang berat. Kita harap orang yang selama hari ini sentiasa memberikan sentiasa menyusahkan rakyat dengan cuba untuk menguatkuasa undang-undang yang akhirnya membebankan rakyat ini. Kalau boleh biarlah mereka ni insaf. Kalau boleh biarlah mereka ni insaf. Jadi kita mulakan, Saudara Hafiz. Silakan. Ya. Assalamualaikum, selamat malam. Baik Dok, sebelum ni Datuk pun pernah berkawan dengan Rafizi ni. Jadi Datuk rasa boleh baca tak apa lagi formula-formula dia nak menipu rakyat ni? Dia sebenarnya Rafizi ni, kalau orang tu berilmu, dia takkan mudah terpedaya dengan Rafizi ni kan? Sebab sebenarnya Rafizi ni banyak benda yang dia tak tahu, tapi dia pandai menggoreng. Contohnya masa saya berdebat, saya ada beberapa kali dah berdebat dengan beliau. Tuan-tuan boleh tengok kan. Benda yang dia tak tahu, tapi dia buat-buat dia tahu. Contohnya dia kata, kalau kita dah kena cukai jualan, kita takkan kena cukai perkhidmatan. Benda ni basic. Kalau orang pergi makan Maggi, bila Maggi tu keluar daripada kilang Maggi, dah ada cukai jualan. Tetapi kalau makan Maggi kat kedai mamak, yang threshold dia lebih 3 juta dululah, threshold 3 juta ke atas kena cukai perkhidmatan, dia akan kena 6% cukai perkhidmatan. Maknanya ada elemen cukai berganda di situ. 2 kali kena cukai. Cukai jualan, cukai perkhidmatan. Jadi banyak benda yang sebenarnya hakikatnya dia tak tahu. Sama jugalah kalau kita beli tayar kereta. Barang tu keluar daripada kilang tayar, dah kena cukai jualan. Tapi bila kita pasang tayar, kebanyakan kedai tayar ni dia punya threshold lebih daripada 3 juta pendapatan dia punya sales. So memang kenakan cukai perkhidmatan. So kena lagi 6%. So benda basic macam ni pun dia tak tahu. Tapi dia bicara soal GST. Dia punya cara dia convince orang, dia kata, saya accountant, saya tahulah. So hakikat dia, Lim Guang Eng pun accountant. Lim Guang Eng pun accountant juga. Dia lulus ke dia tak lulus ke, dia menipu ke tak menipu tu belakang cerita lah. Persoalannya bila bagi kat accountant tu duduk dalam kerajaan, apa jadi dengan kerajaan tu? Lingkup. Cuma nasib dia baik, dia tak ambil jawatan dalam kerajaan, sebab dia tahu kalau dia jadi menteri ke, gaji kecil. Kan? Dia sendiri cakap, bukan kita cakap. Dia cakap dia tak nak terima jawatan dalam kerajaan, dalam kerajaan kerana gaji kecil. Dalam arti kata lain, dia cari sesuatu yang boleh mendatangkan pendapatan peribadi dia yang besar. So dia tak fikir soal perjuangan, dia tak fikir bahawa pegang jawatan menteri, pegang jawatan dalam kerajaan atau jawatan awam ni, itulah cara dia boleh membantu rakyat. Dia tak fikir benda tu. Dia fikir apa yang dia boleh dapat. Jadi kalau dia fikir apa yang dia boleh dapat, sekarang dia bertanding timbalan presiden untuk apa? Kan? Jadi itu pun takkan orang PKR tak boleh nilai. Itu sebab saya tengok orang yang tengok dia punya live dengan Nurul Izzah, amat menyedihkan. Aku live dengan kau lagi banyak. Berlipat kali ganda. Betul tak? Jadi okey bro. So bagi saya kehadiran itulah macam saya cakap kan, kena ada kesinambungan. Macam Anwar ni kan, orang pun dah kenal dia dengan janji-janji manis dia kan. Kena ada orang yang spesies sama yang meneruskan kerja-kerja Anwar selepas Anwar tak ada lepas ni. Bagi saya, kita ucapkan welcome back. Welcome back. Kerana insya-Allah lah ianya akan banyak membantu Barisan Nasional. Sebab dulu orang ingat, orang benci dengan kita ni sebab apa yang dia fitnah.
Jadi hari ni orang diazab. Azab bro. Duduk bawah pemerintahan Pakatan Harapan, apa jadi pada hak istimewa orang Melayu, apa jadi pada kedudukan raja-raja Melayu, bahasa Melayu, kepada agama Islam sebagai agama persekutuan ketika 22 bulan. Orang tak akan lupa ini semua celaka Rafizi mencakap. Jadi apa dia buat ni? Akan memberikan masuklah fitnah tabung haji tu fitnah tabung haji, macam-macam. Macam-macam. Jadi benda ni bagus, So kita raikanlah, kita raikan. Okey. Okey tu. Dalam landscape politik yang dah norma baru dan sebagainya ni, dengan rakyat pun banyak akses dah sekarang ni. So, jadi Datuk rasa, adakah rakyat ni sekali lagi akan tertipu dengan formula-formula yang bakal dibawa oleh Rafizi itu? Formula-formula yang bakal dibawa oleh Rafizi? Saya yakinlah ini kali tak ada lagi lah. Kita tengok bila kena faham salah satu punca kenapa PKR dulu bila dia bersama dengan Pakatan Harapan, dia kalah teruk di Melaka, dia kalah teruk di Sabah, dia kalah teruk di Sarawak, dia kalah teruk di Johor, di Sarawak. Selepas tu PKR punya pandangan, dia kata dia kalah teruk sebab dia pakai logo Pakatan Harapan. Jadi dia kembali, dia bertanding atas tiket PKR sendiri. Tengok apa di Johor berlaku. Satu kursi je dia menang. Dan nak beritahu kenapa teruk sangat prestasi PKR ni. Sebahagian daripadanya ianya disumbangkan oleh Rafizi. Sebab orang tak boleh lupa kerana apa yang Rafizi buat hari itu, dengan fitnah-fitnah dia, dengan formula-formula dia mengarut, dengan janji-janji Pakatan Harapan, akhirnya rakyat yang ditimpa musibah. Jadi kalau bila dia kembali kepada pesada politik PKR ni, alhamdulillah lah, kita kena ucap terima kasih. Kita kena ucap terima kasih. Okey. Tu. Dia kata juga dia kembali dalam arena politik ni, kononnya dia tak tahan melihat sikap rakus UMNO yang memperdayakan rakyat. So macam mana tu? Itu alasan dia kata. Dia tak sanggup tengok UMNO ni dengan rakus ni. Dia macam inilah. Kalaulah UMNO ni rakus perdayakan rakyat ni, Rafizi, dia orang ni bukan bodoh. Rakyat hari ini sudah boleh menilai siapa sebenarnya yang rakus memperdayakan rakyat. Itu sebab parti kamu dihukum dengan teruknya dalam pilihan raya yang lepas. Kan? Dan kalaulah UMNO dengan BN ni memperdayakan rakyat, tak adalah sokongan rakyat tu kembali kepada UMNO. Dulu pun yang menyebabkan kamu berjaya memperdaya rakyat kerana pada ketika itu rakyat belum pernah duduk di bawah pemerintahan kamu. 61 tahun rakyat hidup di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Jadi rakyat tidak boleh membuat perbandingan. Tetapi bila rakyat dah bagi peluang kamu memerintah, rakyat dah bagi peluang PN memerintah, rakyat dah bagi peluang kerajaan campuran memerintah, walaupun dipimpin oleh UMNO, akhir sekali rakyat sudah boleh faham bahawa UMNO perlu diberikan mandat, BN perlu diberikan mandat memerintah secara bersendirian. Kerana hanya BN memerintah secara bersendirian, maka pertumbuhan ekonomi akan dapat meningkat balik. Kita punya kestabilan akan wujud balik. Semua kecelaruan, semua kerosakan yang dibawa oleh Pakatan Harapan, semuanya akan dapat dihindarkan. Jadi takkan berlakulah, takkan berlakulah kalau dia ingat dia balik ni, dia serang fitnah kita balik, orang akan percaya balik. Minta maaf cakap, dulu boleh kencing. Kali ni orang dah menilai, dah tengok prestasi BN memerintah Solo, dah tengok prestasi PH memerintah, dah tengok prestasi BN perintah, dah tengok prestasi UMNO perintah di bawah kerajaan campuran. Orang lebih tahu BN Solo jauh lebih baik. Itu sebab di Melaka mereka berikan balik BN Solo, di Johor mereka berikan balik BN Solo. Kawan kita di Sarawak pun dapat Solo.
Sekarang di Sarawak 5 buah parti politik pembangkang sedang menyatu nak menentang GPS. Bukan satu perkara yang mudah lah. Bukan satu perkara yang mudah. Okey. Okay, ni saya ambil satu soalan netizen ni. Ya. Pada live kita ni 2.9k ni salah seorang ni tanya tadi tu. Ya. Dia kata kenapa Datuk Lukman takut ke Rafizi buat comeback? Kalau takut kita akan minta supaya jangan comeback. Ini kita welcome. Betul. So jawab Datuk dah jawab soalan tu Kita welcome. Kita nak beritahu dengan kawan-kawan kita ni jangan bimbang. Sebab kehadiran Rafizi tu akan menguntungkan kita. Akan menguntungkan kita. Okey? Gitu. Sekiranya tu ada mana-mana media, contohnya macam Sinar ke, Utusan ke, Berita Harian ke, Metro ke, yang nak anjurkan perdebatan antara Datuk dengan Rafizi. Ya. So macam mana tu? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Cuma sekarang ni kena faham. Rafizi ni nak bertanding timbalan presiden. Jadi kalau kita sekarang ni kena faham tau. Dia buat live dengan Nurul Izzah pun tak ramai orang tengok. Maknanya dari segi orang PKR rasanya Suardi Murni tu pun dia punya live lagi ramai orang tengok berbanding dengan Rafizi Ramli. Sebab ada konsistensi. Walaupun dia konsisten jadi Pak Turut Perdana Ibrahim kan. Tapi sekarang ni dia nak make a comeback, dia kena serang Najib. Dia kena cari platform debat dengan orang-orang yang boleh menambahkan dia punya populariti. Dia dah habis dah bro. Dia dah habis dah. Boleh lah kita nak debat, tak ada masalah. Kalau ada substance kita lawan. Pilih dah tajuk. Mungkin kita pilih tajuk dia kan. Dia cakap kita akan serang apa ni, fakta songsang Najib Tun Razak. Apa kata kalau kita debat tajuk dia set songsang yang diamalkan oleh pemimpin PKR. Itu lagi cantik. Sebab bukan seorang, ramai di dalam PKR ni yang mengamalkan seks songsang luar tabi'i ni. Tak ada pendakwaan Okey. Okey tu. Yang didakwa ada, yang selamat daripada didakwa pun ada juga kan. Selamat dia banyak. Okey. Okey tu. Ini hari ni ramai lah orang tanya kan tu Ya. Sebab dah keluar kat paper kan. Diorang kata apa ni, dalam paper kata laporan media mengatakan kes saman 30 juta oleh Ketua Hakim Syari'i selesai di luar mahkamah. Saya tu boleh ulas sikit tak tu? Okey. Apa sebenarnya tu? Dia macam inilah. Saya sebenarnya kita sudah ada persetujuan dengan pihak Dato' Naim bahawa kes ini diselesaikan di luar mahkamah. Detail dia saya tak boleh sebut lah, tetapi saya nak beritahu saya tidak perlu bayar 5 sen pun. Saya tak perlu bayar 5 sen pun. Dan saya nasihat pada kawan-kawan, kita ada masa kita silap, kita mengakulah kita silap. Contohnya laporan polis terhadap Dato' Naim. Saya tidak boleh keluarkan laporan polis tu di media tanpa persetujuan Dato' Naim. Sebab report tu ialah ke atas Dato' Naim. Sepatutnya saya biarkan polis untuk buat siasatan. Cuma ialah kita pun tahu kedudukan dia sebagai Ketua Hakim Syari'i. Sepatutnya saya biarkan polis buat siasatan. Jadi bila saya keluarkan benda tu, so bila saya keluarkan report polis ke atas Dr. Naim, itu ialah defamatory. So kalau kita teruskan lawan pun, bab ni memang kita salah. Memang kita dah silap kan? Kita pun dah lama keluarkan report polis dan sebagainya. Kita tak tahu kan. Lainlah kalau kita pengamal undang-undang, jadi kita faham. Sebenarnya tak boleh. So bila kita silap, kita minta maaf lah. So biarlah polis yang meneruskan siasatan. Tetapi alhamdulillah benda ni selesai di luar mahkamah. Saya tak perlu bayar 5 sen pun. Dan dah direkod di mahkamah juga Sudah settle. Settle. Kita buat secara Zoom.
Jadi kawan-kawan, lepas ni kalau ada orang buat report polis ke atas orang lain, kan, kena tahulah. Kena tahu. Kita keluarkan report polis tu, ianya satu kalau tuan punya badan tak apa. satu kesalahan yang bersifat defamatory. Tak boleh. Tak kalau sendiri ni. Sama juga kalau kita buat report polis kat orang lain, kita keluarkan itu, dia boleh buat saman malu kepada kita. Walaupun kita Dia bersifat memalukan. Okey. Tu kita orang baru tahu tu Okey? Okey. Ya. Okey tu. Berkenaan dengan gaji minimum itu. Ya. PM berumum baru-baru ni 1.5k kan. Ada yang marah, ada yang tak setuju. So Dato' boleh explain sikit tu. Saya rasa pada hari PM umum tu saya dah nyatakanlah ianya satu kesilapan besar. Sebab kita bila nak umum benda besar macam ni, kita sepatutnya kita dah kaji dengan mendalam. Tapi saya nampak dia tak rujuk pun dengan apa ni, penjawat awam kan. Kalau tidak ketua pengarah apa ni, JPA tidak akan mengeluarkan kenyataan yang mengatakan bahawa perkara ni perlu dikaji. Betul tak? Contohnya grade yang paling rendah lah dekat dalam setiap kementerian. Kalau dulu gaji 1,200, sekarang ni naik kepada gaji 1,500. Ianya melibatkan implikasi kewangan. Kan? Jadi sepatutnya kena ni lah. Sepatutnya kena apa ni kata orang ni? Buat kajian apa semua. Kena buat kajian. Ada tak duit? Kan? Dato' Najib dulu kalau nak buat sesuatu pengumuman, dia akan check dulu. Dia akan check dengan KSP, kita mampu tak buat benda ni. Dia akan check dengan apa ni, KSN, kan? Ataupun JPA sekarang ni yang mengeluarkan kenyataan macam tu. Itu dalam konteks kaki tangan kerajaan, kan? Tetapi dalam konteks perolehan contohnya, kita keluaran gaji minimum mesti naik daripada 1,200 jadi 1,500. Contohnya kalau orang menyediakan perkhidmatan security, orang yang kerja security guard yang gaji 1,200 ni kena naik 1,300 1,500. Setiap satu tu kos dia 300. Bayaran yang kerajaan buat kepada kontraktor yang membekalkan khidmat security ni, khidmat keselamatan ni, tetap sama. Tetap sama. Tetap sama. Lainlah kalau ada perundingan, kerajaan tambah. Sama juga. Semua perkara. Contohnya macam, sebab security ni kalau dia supply 10 orang, itulah harga yang kena bayar. Boleh tak dia buat macam swasta? Swasta boleh. Swasta kalau 10 orang, dia daripada 10 orang dia kurangkan jadi 9. Tapi kalau kerja security pun tak boleh. Kalau supply 10 orang, 10 orang. Tetapi pihak swasta, kalau biasanya kos operasi dia 30,000, katalah 20 orang pekerja, kan? Dia boleh kurangkan jadi 18 ataupun 17 orang. Ini dari segi sudut swasta ni, dia akan menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Ini benda ni patut dia kaji. Dia patut kena kaji. Tak boleh main announce macam tu, kan? Memang betul lah nak dapatkan rasa gembira, sokongan daripada perwakilan tu, kan? Memanglah announcing something good boleh menyebabkan dia dapat standing ovation. Lagi-lagi pun ada sampul-sampul yang berkeliaran, kan? Memanglah dia boleh dapat standing ovation, kan? Tetapi implikasi kewangan dia mampus orang. Betul dia cakap sekarang ni syarikat-syarikat kecil tidak terikat. Maknanya dalam kata lain, syarikat kecil boleh bincang. Tetapi yang mati ni syarikat besar, syarikat sederhana, semua kena. Orang yang supply kaki tangan pembersihan contohnya, sama juga. Dia bekalkan kaki tangan pembersihan, potong rumput, cuci sekolah dan sebagainya semua sekali. Dia tak boleh kurangkan orang. So adakah kerajaan akan menanggung? Bila kerajaan menanggung, lagi besar bebanan kerajaan. Dah kaji belum benda ni? Lagi satu,
macam saya cakap lah, pelabur langsung asing, foreign direct investment, pelabur langsung asing akan lari daripada Malaysia. Dia orang takkan buka kilang kat sini, dia orang takkan berniaga kat sini. Sebab kos labor kita tinggi. Niat tu bagus, tapi apa guna kalau gaji kita bermula dengan 1,500. Niat dia bagus, nak supaya orang ada gaji lebih. Dia tak tahu lepas ni peniaga-peniaga yang tak betul kepala ni pun akan ambil kesempatan untuk menaikkan harga barang dan sebagainya, kan? Yang dia tak faham, apa yang akan berlaku ialah bukan setakat orang daripada luar tau. Orang daripada luar nak datang melancong kat Malaysia, nak buka kilang kat Malaysia. Mereka nampak, tenaga buruh kita mahal, mereka akan shift pergi ke Indonesia, Patutnya dia punya penasihat-penasihat ni sudah boleh lihat apa yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia, sebaik saja berhadapan dengan COVID-19, salah satu tindakan yang paling tepat yang dibuat oleh Jokowi ialah dia hapuskan gaji minima. Maknanya gaji minima dia orang adalah kecil, dia hapuskan. Memang karyawan-karyawan ataupun pekerja-pekerja sana, persatuan sekerja semua marah, tetapi ianya membuktikan bahawa tindakan Jokowi ni tepat. Lepas tu Tesla pergi sana, Hyundai pergi sana, macam-macam kilang buka kilang di Indonesia sebab cheap labor. Dan bagi saya, gaji pekerja ni biar majikan dengan pekerja menentukannya. Ada setengah pekerja tu sekolah darjah 6. Sekolah darjah 6. Kemampuan yang dia boleh buat mungkin level gaji 1,200 je. Tapi kalau kita letakkan mesti 1,500. Kalau 1,500 boleh dapat yang lebih cerdik, yang mungkin kelulusan SPM. Maka apa orang yang darjah 6 ni nak makan? Sebenarnya ianya akan menyebabkan lebih banyak orang hilang kerja. Tetapi kalau kita buka benda ni, macam Indonesia buka, di Indonesia ramai orang tak ada kerja. Jadi gaji kecil pun dia orang tetap bekerja. Dan akhirnya tengok pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dengan mendadak. Pertumbuhan kita amat menyedihkan. Kita buat lagi. Itu hari masa naik ke 1,200 pun aku dah cakap, Allah, matilah kita. Orang lari pada negara kita. Ni sekarang ni naik lagi pada 1,500. Betul lah, orang yang dah kerjaan mungkin tak kena buang kerja, kan? Tetapi jangan lupa, kalau perbelanjaan kerajaan itu terlalu tinggi, last kali kita punya kadar defisit pun meningkat. Nanti cukai lain bertambah. Kalau dapat kerajaan bengong macam Pakatan Harapan yang tak tahu macam mana nak diversify kita punya source of income, tak tahu macam mana nak memperbagaikan sumber pendapatan, duk mengharap cukai je, nanti lepas ni macam-macam cukai akan timbul. Dia hapus cukai GST contohnya, lepas tu dia buat cukai katil lah, cukai tu lah, cukai ni lah, cukai gula lah. Engkau orang juga yang kena hadap lagi banyak nanti. Sedangkan cukai GST dulu tu dah cantik dah. Orang yang belanja lebih, dia akan bayar lebih. Orang yang belanja kurang, dia akan bayar kurang. Orang yang banyak pendapatan dia beli barang-barang keperluan asas, banyak benda yang dia beli tidak ada GST, zero rated atau exempted produk. Ini kena faham. Implikasi dia sangat besar, kan? Memanglah syok, buat pengumuman macam tu, orang tepuk, satu dewan bangun, kan? Tetapi kesan dia kepada ekonomi negara, lepas ni ramai orang akan hilang kerja. Ini kena faham. Okey. Dengan pengumuman 1,500 gaji minima tu, adakah dia memberi impact kepada pekerja asing nak bekerja kat Malaysia ni? Sebab kalau pergi Indon, kalau katalah pekerja dari Filipina nak pergi Indon kan, tak ada gaji minima. Jadi orang datang Malaysia ada gaji minima. Dia memang dia akan menguntungkan pekerja-pekerja asing. Kan? Adakah baik? Dia akan menguntungkan pekerja-pekerja asing.
Sebab kalau orang pekerja tempatan gaji 1,500, pekerja asing gaji 1,500 juga. Memanglah pekerja asing gembira. Betul lah. Tetapi kadang-kadang majikan ni pun, dia pun ada pengalaman yang tak baik. Kena faham juga cara majikan berfikir. Kalau ambil orang Malaysia, majikan ni memang suka ambil orang Malaysia. Kalau gaji dia lebih kurang sama dengan gaji orang luar, dia akan ambil orang Malaysia. Tapi ambil orang Malaysia ni, dia ada potensi sekejap kerja, lepas tu berhenti. Kerja tak lambat. Adalah beberapa ciri-ciri yang tak berapa sedap lah. Kita nak cakap pasal bangsa kita ni pun tak best. Tetapi ini masalah dia. Tapi kalau bayar pekerja-pekerja yang dia dah tak ada benda dah, dia dah tak ada apa-apa, dia perlu kerja, so dia devoted pada kerja dia tu, dia betul-betul kerja untuk kita, dan ada hasil yang kita boleh lihat. Dan dia ni bukan sekejap-sekejap berhenti lari sana lari sini, so orang akan pilih pekerja asing lebih. Memang betul lah dalam satu aspek ianya lebih menguntungkan pekerja asing. Maksudnya pekerja asing ni pun berhak juga lah kan untuk demand pada majikan Malaysia ni. Berhak. Sebab kita dah kenal ni kan. Masalah dia contohnya, ada setengah-setengah mungkin majikan bersetuju gaji 1,200. Dan pekerja pun bersetuju gaji 1,200. Tapi kalau dah ada akta yang mengatakan gaji minimum mesti 1,500, nanti pekerja akan bawa pergi pejabat buruh. Betul. Majikan akan kena. Matilah majikan. Jadi majikan nak ambil jalan mudah, daripada 20 kaki tangan, dia potong 3, tinggal 17. So 3 orang yang hilang kerja tu macam mana? Kena faham. Orang niaga ni dia akan pastikan bahawa dia punya expenditure tu takkan lebih. Dia akan maksimumkan dia punya pendapatan. So bila kita letak gaji minima ni, dia punya kesan dia, maaf cakap lah, berat lah. Okey. Kita nak tanya sikit tu berkenaan dengan yang dikatakan oleh Tok Mat Hassan tu. Dia kata baru-baru ni, dia kata ada banyak sampul putih lah kepada perwakilan ni. Adakah budaya ni patut diteruskan dalam UMNO ataupun budaya ni patut diberhentikan dalam UMNO? Dia ginilah, kalau niat tu untuk bantu ketua-ketua bahagian, timbalan NAIB, ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, perwakilan-perwakilan, untuk bantu dia orang ringankan beban dia orang datang Kuala Lumpur tu, tak ada masalah. Cuma kita tahu niat dia orang tu bagi envelope tu untuk pastikan bahawa usul yang dibentangkan untuk buat pemilihan selepas pilihan raya tu gagal. Dia orang nak supaya pemilihan dulu, pilihan raya kemudian. So bagi duit untuk tujuan ni tak boleh lah. Itu dah kira rasuah lah. Tapi kalau nak bantu pemuda ketua bahagian tu tak fungsi dalam PAU. Tapi kenapa benda tu berlaku setiap kali PAU? Macam mana tu? Dia tak setiap kali PAU. Kalau dia bagi setiap kali PAU tak ada masalah. Ni masalah bila dia perlukan perwakilan dia bagi. Kalau dia setakat dia bantu nak pilihan raya dia bagi kan. Patutnya nak pilihan raya Johor tu, bagi. Orang nak buat kerja kan kat Johor. Time tu lah bagus bagi. Bukan time nak dapat tepukan gemuruh ke apa kan. Okey, letak tepi lah ni. Tak tepi soalan ni Okey, kita nak pergi ke soalan DAP ni tu. Ni yang ditanya oleh, ni soalan ni pada Kahar lah. Okey, dia cakap adakah gabungan antara Anthony Loke tu dengan Goh Eng selaku pengurusi baru ni mampu untuk menarik pengundi-pengundi kaum Cina? Siapa cakap? Gabungan baru ni. Siapa cakap? Ni soalan daripada Kahar. Tak, dia cakap, siapa yang cakap macam tu? Tak, ini soalan lah. Maksudnya Anthony Loke sebagai Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng sebagai pengurusi baru ni. Saya secara peribadi saya merasakan bahawa kalau Anthony Loke pimpin DAP ni, mungkin dia boleh dapat sokongan lebih daripada Lim Guan Eng pimpin DAP.
Jadi bila Lim Kit Siang ni, dinosaur DAP ni dah bersara, sebenarnya dia menguntungkan parti DAP lah, menguntungkan parti DAP. Dan Anthony Loke ni saya tengok dia ni lebih mesra dengan kawan-kawan dalam BN. Anthony Loke lah. So saya rasa keputusan pemimpin-pemimpin DAP ni, macam saya dah cakap dulu lah, lama dah saya cakap, satu hari nanti Anthony Loke ni akan ambil alih DAP dan orang-orang macam Tony Phua akan disingkirkan. Sebab orang DAP sendiri pun dah tahu bahawa Tony Phua ni terlibat ada 33 report SPRM ke atas dia dengan Lee Kuan Yew semua kan. So benda tu berlaku. Cuma Lee Kuan Yew tak terpelanting. Tapi walaupun dah tak terpelanting, sudah direhatkan dan menjadi pengurusi DAP. So sekarang ni kena faham, ni orang yang tak faham di dalam DAP presiden dia tu Susagong. Presiden dia tu Susagong. Susagong tu yang paling berkuasa di dalam DAP. Jadi Anthony Loke lah yang menerajui DAP sekarang, bukan Lee Kuan Yew lagi. So akan ada perubahan banyak lah di dalam DAP itu sendiri. Okey. Okey dok, ni dikabarkan perwakilan lebih 4,000 semasa si DAP ni tu dah. Perwakilan lebih kurang 4,000 lebih. Tapi yang mengundi hanya 2,000 lebih. So adakah perwakilan DAP sendiri dah tak percaya dan tak yakin kepada kepimpinan mereka? Saya tak pasti benda tu. Okay. Kenapa benda tu jadi macam tu? Benda yang kita tak pasti, kita tak payah komen lah. Okay. Okay tak? Satu lagi, DAP ugut nak mansuh MOU jika Akta Lumpah Parti tak diluluskan. Macam mana? Apalah bodoh sangat nak ugut. Yang beria nak supaya Akta Lumpah Parti ni dilaksanakan ialah UMNO. UMNO dah lama dah cakap benda ni. So tak payah nak ugut-ugut lah. Korang tak sokong pun, kita akan luluskan pindaan ataupun rang undang-undang Akta Lumpah Parti ni. Kalau kamu tak sokong pun, insya-Allah lulus. Sebab memang UMNO yang nak buat benda tu. Kenapa UMNO nak buat benda tu? Sebab yang selama hari ni kena curi ialah orang UMNO. 16 ekor dicuri oleh satu. PKR kena 9 orang. Lepas tu 4 orang lagi lompat. Termasuk ada PDAP satu. So tak perlulah nak ugut kan. Jangan nak konon-kononnya dia lah champion Akta Lumpah Parti dan kita buat ni kerana apa? Kerana ugutan dia. Karut lah, karut. Memang kita nak buat Akta Lumpah Parti tu. Okay? Okay tu. Alright. Macam Datuk kata tadi tu 1 bulan April ni macam PM cakap juga, booster vaksin ni semua dah tak wajib. Maksudnya dah tak ada paksaan untuk ambil booster untuk kata. Tak ada paksaan. Okey, jadi tu soalan dia kat sini. Apa akan jadi pada vaksin yang lebih-lebih ni tu? Sebab vaksin ni pun kita difahamkan ada tarikh expired dia. So siapa nak jawab benda ni? Itu sebab saya ada cakap pasal benda ni. So benda ni sudah ada injansi mahkamah. Sekarang saya tak boleh cakap lah. Okey. Tunggu peguam saya lawan injansi mahkamah KJ ni dulu, baru saya boleh ulas. Sebab benda ni ada dalam salah satu daripada video yang saya bangkitkan. Okey dok. Keluarga anggota bomba Allahyarham Muhammad Adib terima kasih mengesahkan mereka terimalah pampasan ex gracia daripada kerajaan persekutuan sebanyak 1.5 juta. So, ada dua soalan ni tu Satu, adakah siasatan tu akan diteruskan? Yang kedua ni pula, DAP juga gesa untuk kerajaan bayar juga pampasan kepada keluarga Teo Beng Hock. So, dia tak faham ke mungkin untuk dia jalan. Masalah perwakilan UMNO pun saya nampak macam tak faham juga. Bila PM umumkan kita bayar 1.5 juta kepada keluarga Adib, semua bertepuk. Memang betul lah kan. Kadang-kadang dia orang ni tak faham sebenarnya. Kita mahukan keadilan diberikan dalam isu yang melibatkan arwah Adib. Apa sebenarnya keadilan dia?
keadilan sebelum ni 3 orang pemuda telah pun disiasat. Telah pun disiasat kerana mendatangkan kecederaan kepada adib sebelum adib arwah. 3 orang ni disiasat, direman dan disiasat. Sepatutnya bila arwah adib meninggal, selepas seminggu lebih dia dipukul oleh 3 orang ni, maka sepatutnya pendakwaan dilakukan ke atas 3 orang ni di bawah 302, membunuh. Tetapi tidak berlaku. Tidak berlaku. Dan selepas kita buat apa yang dipanggil sebagai RCI ke apa? Bukan RCI. Apa ni dipanggil? Ada pembicaraan inquest. Inquest berhubung kematian arwah adib. Telah jelas terbukti bahawa mahkamah hari ini memutuskan kematian itu bukan berpunca daripada kemalangan. Ianya berpunca daripada dipukul. Jadi sepatutnya kalau nak berikan keadilan kepada arwah adib, kita hadapkan orang yang 3 orang yang dah pun ditahan dan direman tu, daripada sekadar disiasat di bawah mencederakan adib, ditukar dan didakwa di bawah membunuh 302. Tapi kenapa benda itu tak berlaku? Itu yang keadilan yang kita mahukan. Adakah kita nak set satu trend, selepas ni ada orang mati je bayar 1.5 juta tutup kes? Tak boleh macam tu. That's not the way. Lepas ni orang kaya bermarah je lela, dia boleh bunuh sesiapa saja dia suka. Lepas tu bayar 1.5 juta, sudah ada keadilan untuk orang yang mati. Bayar 1.5 juta, arwah adib tak kembali tu. Nasib seorang penjawat awam yang mati dibunuh ketika menjalankan tugas dia masih belum dibela. Pampasan diberikan kepada keluarga adib. Jadi ni anggota bomba yang mati lemas kerana menyelamatkan tu tak patut beri pampasan dia. Kena fikir juga bab soal tu. Itu sebab DAP pun minta supaya Teo Beng Hock pun diberikan pampasan. Tapi ada yang mengatakan pula Teo Beng Hock bukan penjawat awam tu. Ini bukan soal penjawat awam tak penjawat awam. Masalahnya kita membuka ruang untuk mereka menyerang kita. Tidak sepatutnya berlakulah. Tidak sepatutnya berlaku. Kita patut selesaikan dengan akhirnya menghadapkan orang yang bertanggungjawab memukul adib ni ke muka pengadilan. Itu yang sebaiknya. Bukan kita bayar 1.5 juta. Betul lah kita patut bagi pampasan pada keluarga adib, sebab anak dia mati ketika menjalankan tugas sebagai anggota bomba, mati ketika berjuang. Tapi kena ingat, banyak orang yang mati ketika berjuang. Veteran angkatan tentera sekarang ni banyak yang bising, pencen tak dapat. Dia orang semua pun memerlukan juga. So kita kena, bila kita set trend tu, kena hati-hati. Jangan nanti orang kata, kenapa kita jaga anggota bomba, kita tak jaga anggota lain? Kenapa adib dapat pampasan, kenapa anggota bomba yang lain tak dapat pampasan? Kemudian nanti datang pula keep it up. Dia pula kata, bila nasib kita ni, anggota veteran tentera ni akan dibela. Ini kena faham. So kita bila nak buat sesuatu keputusan tu, kena kaji dengan sedalam-dalamnya. Memang betul, janganlah sampai keputusan tu jadi lambat. Memang keputusan tu kena cepat, tetapi dapatkan pandangan seberapa ramai yang mungkin, supaya kita dapat buat keputusan yang terbaik. Okey. Itu.
Mahathir wujudkan gerakan katanya dia akan wujudkan gerakan pejuang nasional, okey, di kalangan parti pembangkang ni. Okey, boleh tak Datuk bagi pendapat sikit kan, apakah kesan dia kepada Barisan Nasional untuk kesan dia kepada PRU ni? Kalau parti pembangkang semua berpakat dan wujudkan satu pasukan lawan BN satu persatu. Kesan pertama, kita punya undi popular BN akan meningkat. Itu kesan pertama, yang positif lah. Kesan yang positif. Kesan kedua yang positif ialah, insya-Allah saya yakin PAS akan bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional. Jadi bila PAS bersama dengan UMNO dengan Barisan Nasional, undi yang Perikatan Nasional dapat dalam pilihan raya yang lepas, undi ini tidak akan pergi kepada gabungan. Tak kira lah gabungan tu dia kata apa, gabungan pejuang nasional ke, gabungan parti perompak ke, tak peduli lah nama apa sekalipun, betul tak? Biarlah dia orang bergabung, tak ada masalah. Bila dia orang bergabung, yang kalau PAS tak bersama dengan dia orang, bagi saya ianya bukan ancaman. Selagi PAS tak bersama dengan dia orang, ianya bukan ancaman. Kalau PAS bersama dengan dia orang, ianya ancaman. Tetapi risiko tu ada pada PAS. Bila PAS kembali bersama dengan PKR, kembali bersama dengan DAP, orang dah akan hilang hormat pada PAS. Ramai ahli PAS akan bersebelah kita. Cuma kena ingat hari ni, orang yang sokong BN, orang yang hardcore BN. Orang yang sokong PH ialah orang yang hardcore PH. Ini kerat 18 pun tetap PH. Betul tak? Bila raya lepas, ramai juga yang sokong PAS. Dia marah dengar fitnah-fitnah ke atas UMNO. Dia tak tergamak nak undi Pakatan Harapan, dia bagi kat PAS. So sekarang di PAS ni yang payung bersatu. Kalau bersatu dah pergi ke sebelah sana, PAS pergi ke BN, undi kita ni akan meningkat dengan mendadak. Tapi kalau PAS pergi ke sebelah sana, pergi ke Pakatan Harapan, undi yang PAS dapat dulu pun PAS takkan dapat. Tak solid. Yang mana yang walak membuta tuli mungkin akan masih mengundi dia orang. Tapi ramai yang atas pagar ni, last kali alhamdulillah dia ada dua pilihan. Nak BN balik, ada kekurangan, tetapi dari segi mentadbir negara, menjaga rakyat, jauh lebih baik daripada gabungan pembangkang. So ini akan menyebabkan undi undi popular BN akan meningkat. Undi popular BN akan meningkat. Mungkin akan dekat kepada 50%. Masa PRU. Kalau undi BN 48% pun, BN akan menang banyak kursi. BN akan menang banyak kursi. Lebih banyak daripada pembangkang. So bagi saya, kalau wujudnya two party system is better. At this moment, saya dah nampak it's better kalau ada pertandingan dua penjuru. Sebab bila wujudnya pertandingan dua penjuru, orang dah tak ada berbelah bagi. Whether BN or pembangkang. So kalau benda ni berlaku, yang dulu duduk atas pagar ni, yang bagi undi pada Bersatu, bagi undi pada PAS, dia akan pergi belah kita. Yang mana dah tak boleh tahan apa berlaku sepanjang tempoh 22 bulan, yang mana yang marah sepanjang tempoh lockdown 17 bulan, dia orang akan kembali kepada kita. Tak ada pilihan, sebab dah ada dua parti sistem. So bagi saya, jangan bimbang. Dan dia orang nanti akan bergaduh sesama dia orang ni, sebab dia orang ada banyak parti. Banyak parti, semua kepala pun banyak, semua pun berangan nak jadi Perdana Menteri, semua pun nak kursi lebih, semua pun rasa dia lebih kuat. Jangan risau, dia orang akan cecah marbah. Betul.
soal tambahan So daripada pandangan tu, adakah tu rasa gabungan yang diorang nak buat ni berjaya? Macam mana? Daripada pandangan tu, gabungan yang diorang nak buat ni, tak kisahlah kemah besar ke gerakan pejuang nasional tahun benda ni akan berjaya menyatu padukan diorang. So Datuk rasa akan berjaya tak sebelum PRU ni? Susah. Halangan untuk diorang ni bersatu payah sebab ego masing-masing. Tetapi kita jangan underestimate. Bila capai level tertentu, mereka dah nampak dah give up Ini caranya nak jatuhkan UMNO ni, kena bersatu balik macam dulu kan. Mereka mungkin akan bersatu, tapi mereka akan jadi, bak kata orang tu, musuh yang tidur satu bantal, mimpi lain-lain. So kalau siapa undi dia orang ni memang takkan stabil lah. Betul. Even though kalau dia orang manage to take over the government balik, takkan stabil. Betul. Sebab pakatan musuh politik. Itu pun kita pun tak nak berpakat dengan dia orang. Betul. Berpakat dengan PAS ni okey lagi. Kita tak nak berpakat dengan dia orang. Tapi macam UMNO kat Kelantan, UMNO kat Terengganu pun bukan senang nak terima PAS ni. Susah juga. Sekarang UMNO dengan keadaan tidak bersama dengan PAS ini, mereka yakin boleh dapat balik Terengganu. Betul. Malah Kelantan pun ramai yang lebih yakin boleh dapat balik Kelantan. Penyumbang paling besar dia ni Amal. Mulut longkang. Jadi tak apalah, kita tengok macam mana. Adakah kita dah tahu keadaan diorang ni kan? Jadi adakah kita ni, maksudnya UMNO dengan BN ni patut melengah-lengahkan lagi ke, atau patut macam mana tu? Atau nak bagi diorang Tak boleh lengah. Kalau ikut tanya saya, sekarang bubar. Lepas raya tu pilihan raya. Kalau ikut saya lah tapi kita hormat keputusan parti. Perwakilan kata 5 orang ni berbincang. Jadi kena serahlah pada 5 orang ni. Cuma 5 orang ni kena tegas. Minta maaf lah, aku tak percaya lah. Sebab ayat mula dia tu, bila masa yang sesuai, kena baca ayat dia. Ayat yang mula-mula, semasa punya ayat yang mula-mula. Dia kata apa? Bila kami yakin kita boleh menang pilihan raya, saya tidak akan melewatkan walau sesaat. Selama hari ni masalah kita apa? Masalah kita, diorang ni tak yakin yang UMNO boleh bergerak solo. Balik-balik duk cerita kita kena gabung dengan Bersatu. Balik-balik duk cerita kita kena bergabung dengan PAS. Jadi kena yakinkan dulu. 5 orang ni kena yakinkan dulu. Daripada 5 orang ni, 2 orang ni yang paling payah nak yakin. Ada kemungkinan besar tahun depan dia orang akan yakin. Kalau tahun depan terlambat tu. Tapi nak buat macam mana, kita ikut je lah keputusan parti. Kita hormati keputusan parti. Keputusan parti, kita bagi keyakinan pada 5 orang ni. Siapa kena dengan siapa, kita letak tepi lah. Kita tunggu je lah. Kita harap insya-Allah bulan 7 pilihan raya ataupun selepas habis CSA ni berlakunya pilihan raya. Kita harap kalau boleh bulan 5 lagi cantik. Sebab lagi lambat ni dia orang lagi bersedia lagi jahanam. Kena ingat satu faktor persediaan pembangkang ni aku tak berapa bimbang. Sebab sekarang ni rakyat ni dah cerdik. Dia boleh nilai UMNO, BN dulu, PH, PN. Dia dah tahu dah tembelang masing-masing. Walaupun UMNO ada kekurangan, tetapi kalau diberikan pilihan UMNO ke yang lain ni, dia orang pilih BN. Yang ni aku tak bimbang. Tapi kena ingat sekarang ni Rusia punya berperang dengan Ukraine ni. Rusia dah mula cut dia punya minyak. Bila Rusia cut minyak dia,
Penawaran minyak berkurangan. Permintaan masih tinggi. Apa akan jadi pada harga minyak? Harga minyak akan naik melambung. Bila harga minyak naik melambung, maka kau tahulah kalau harga petrol kat Malaysia ni naik melambung. Betul lah Petronas punya pendapatan tu meningkat. Tetapi kita tak bagi subsidi pada RON 95 dan diesel. Jadi rakyat akan terima kesan dia bila kenaikan harga minyak ni. Rakyat ni dia takkan fikir yang apa ni, harga minyak ni naik kerana apa ni, Rusia berperang, Rusia potong dia punya pengeluaran minyak dan sebagainya. Dia orang tak fikir benda tu semua. Kan? Dia orang akan cakap kerajaan gagal. Dan kebetulan ketika hari ni kerajaan dipimpin oleh orang UMNO. Kan? Jadi kita yang akan terima akibat dia. Bila naik harga minyak, harga barang akan naik. Bila naik harga barang, dia orang ni nak ni si kaki kelentong ni sudah kembali. Dia tahu macam mana nak melahirkan formula-formula yang mengarut, yang kononnya boleh menyelesaikan kejatuhan kenaikan harga barang. Dia tak ada modal apa-apa. Modal dia berjanji. Dia tahu dia tak boleh perintah. So dia berjanji. Itu yang bila tiba-tiba berjanji macam-macam, dapat perintah, dia tak boleh tunaikan janji dia. Tapi macam Mahathir cakap, orang Malaysia ni, orang Melayu ni mudah lupa. Jadi janji-janji dia orang ni akan termakan balik. Rakyat akan termakan. So benda ni bahaya. So sebelum keadaan ekonomi kita menjadi semakin parah, buat sekarang. Buat sekarang. Buat sekarang. Kita ada satu pasukan baru 100% BN. Kita boleh betulkan ekonomi kita ni. Kita boleh bersedia berhadapan dengan masalah global ni. Jangan lupa kita pernah, bila Datuk Seri Najib ambil alih 2009, pada ketika itu ekonomi dunia dalam keadaan parah. Tapi we manage. Sama juga bila kenaikan harga minyak, kejatuhan harga minyak berlaku. Kita punya kadar kebergantungan pada hasil petroleum sebelum tu 42-44%. Tahun 2009. 2016 tak silap, kejatuhan harga minyak. 2014 kejatuhan harga minyak. Lepas tu nilai ringgit lagi jatuh. Kita parah. Kita punya hasil tinggal kebergantungan pada harga minyak tahun 2016 dah tinggal dalam 12-14% je. Tapi kita tak terkesan. Sebab kita tahu macam mana nak diversify kita punya source of income. So kena pastikan pasukan BN baru ni kembali berada di tempat dia secepat mungkin. Jadi kita tahu macam mana nak mengatasi masalah ni. Okey. Okey dok. 2-3 minggu ni tu kita tengok perbincangan kes Datuk Najib ni dengan YNDB ni semakin rancak lah dengan bukti-bukti baru ni daripada US ni terkeluar macam-macam bukti dan sebagainya. Namun mahkamah tetap menolak lah untuk bukti-bukti baru ni dimasukkan. Dan juga hari ni kita tengok tu peguam bela Datuk Najib kata Jolo dah seleweng dana YNDB sebelum Najib buka akaun lagi. So tu boleh ulas sikit tu berkenaan dengan kes ni tu. Ulasan saya simple je lah. Selagi Datuk Seri Najib tak ke penjara, selagi Datuk Zahid tak ke penjara, saya tak nampak lah kita akan nampak pilihan raya. Saya tak nampak lah. Minta maaf cakap lah. Jadi dia orang ni nak percaya, dia orang percaya, biarkan. Bagi chance nak terkena 2-3 kali. Tapi sedih lah kan, kesian. Orang ni semua akan jadi kambing hitam. Akan jadi kambing hitam untuk menyelamatkan tengkuk pihak-pihak tertentu, untuk pihak-pihak tertentu kekal berkuasa, kan? It's very sad lah apa yang akan berlaku pada negara kita ni. So aku pun tak nak komen lah. Bazir masa lah, kita dah cakap banyak kali.
selagi sistem perundangan kita ni tak diletakkan orang-orang yang boleh berlaku adil pada semua, no hope. Tak ada jalan lah untuk tak ada jalan. Itu lepas tak ada jalan. Okay. So kita ambil satu soalan netizen tu daripada kita punya Facebook live ni. Dia kata Tony Puah dapat undi lebih kurang 700 lebih undi je dalam CEC tu kan. So jadi adakah sebab dia tak menang CEC ni because of perwakilan ataupun ahli parti DAP tu sendiri dah tahu apa yang Tony Puah ni cakap? Ahli parti DAP dah tahu. Saya dah beritahu benda ni setahun lebih rasanya. Dah tahu apa yang Tony Puah buat kat Kementerian Kewangan tu. Dan dia orang pun tahu punca Tony Puah dengan Lim Kok Eng ni lah yang menyebabkan apa ni, nama baik DAP sendiri pun rosak. So saya anggap itu sebagai hukuman daripada perwakilan. Cuma yang sedihnya, kenapa dia orang ni tak hukum sekali Lim Kok Eng? Dia simpankan lagi dinasti Lim ni patut bersihkan semua lah. Masalah dia letak Anthony Loh kat situ, tapi pengurusi ada Lim Kok Eng. Pengurusi ni barang macam duduk peti ais tu kalau kat DAP tu. Betul lah, ibarat macam duduk dalam peti ais, tapi susah. Susah. Dia akan berlagangin dua ekor ni. Kan? Tapi tak apalah, ini hal parti dia, kita tak payah campur lah. Okay, soalan last tu kan daripada netizen juga ni. Okay, patut tak sekarang ni dengan pengumuman kembalinya Sotong ni, patut tak kita hari-hari mengingatkan rakyat tentang formula penipu si Rafizi ni? Hari-hari kita kena ingatkan dia, kena ingatkan video dia. Jadi video-video janji-janji dia yang lama kita keluarkan balik. Video-video formula dia yang lama kita keluarkan balik. Supaya rakyat tak terlupa dengan fitnah-fitnah yang dia buat, janji-janji yang dia buat dan dikhianati. Lepas bila dapat kuasa, dia hilang. Alasan dia tak nak kerja dengan dia tak nak pegang jawatan awam sebab gaji kecil. Dia nak kerja yang gaji besar. Gaji besar niaga lah. Kalau ahli politik fikir macam ni, fikir termolok sendiri, payah. Jadi kena seru lah tu semua penonton-penonton ni untuk keluarkan balik lah. Betul. Okey, ada lagi? Itu je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.